mudah-mudahan bacaan kita sentiasa diterima oleh Allah. Dan tuan-tuan, sedikit sebanyak maknanya lapangkanlah jiwa kita. Saya ingatkan pada diri saya sendiri untuk membaca Al-Quran di waktu malam, membaca Al-Quran di waktu pagi, membaca Al-Quran ketika mana daripada kita melakukan perkara yang sia-sia, hendaklah kita banyakkan dengan membaca Al-Quran. Sebab saya ingatkan tuan-tuan apa yang telah dipesankan oleh ulama, iaitu antaranya ialah ciri-ciri kita menzalimi diri kita. Sebagai satu ingatan, ciri-ciri manusia itu menzalimi dirinya ialah kurang membaca Al-Quran, sehingga disebut oleh Abu Laith Samarkandi antaranya ialah kurang 100 ayat. Saya ingatkanlah kepada diri saya dan juga kita semua, mudah-mudahan kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, sehingga akan disebut kalaulah kita ini adalah merupakan al-musallin, orang-orang yang solat, insya-Allah bukanlah menjadi satu yang susah untuk kita mencapai 100 ayat, dan ditambah lagi dengan kita membaca ayat-ayat tertentu pada waktu-waktu tertentu dan surah-surah lazim ataupun surah-surah daripada Al-Quran waktu solat dipanjangkan, terutamanya di waktu solat sunat dan sebagainya. Jadi insya-Allah bukan jadi satu masalah. Sebab ialah ulama mengingatkan kita, maknanya sesiapa yang dapat mencapai bacaan Al-Quran sehingga kan yang paling minimum pun 100 mesti dapat, artinya kita tu ya, adakah satu kita kurang pahala, kita menzalimi diri. Dan macam ni kita nak mengharapkan kita akan mendapat mukjizat daripada Al-Quran. Macam ni kita nak mengharapkan Al-Quran pula menjadi peneman kita di kubur pula tuan-tuan, di padang mahsyar. Macam ni kita nak mengharapkan Al-Quran untuk menjadi peneman kita, sedangkan Al-Quran tadi tidak menjadi peneman kita di dunia. Mudah-mudahan dengan kita membaca, saya tertarik tuan-tuan macam surah ada masjid lah, kita semua macam ni pun sihat. Saya nak buat masjid Mula lepas isyak baca apa nama surah Al-Mulk, lepas isyak baca surah Al-Mulk. Maknanya kita sekolah situ, kita pulang di rumah sambil-sambil si belum nunggu nak tidur lah, kadang-kadang bila nunggu nak tidur si baca kita bila lepas isyak, bila masa baca je lah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang sebelum kita menutup mata pada sebelah malam kita telah membaca apa nama surah Al-Mulk, insya-Allah. Baik, kita sambung kepada amalan yang diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah sikit tuan-tuan, sihat. Saya sihat. Baik. Siapa yang ada buku mesti ada siarannya dengan adalah 170. Kita sambung yang minggu lepas. Apakah faktor-faktor yang menjadi amalan seseorang itu digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bahagian D, kesukaran dari sudut maknawi fizik, psikik, maksudnya psikik ini kejiwaan kan. Maksudnya kesukaran dari sudut kejiwaan, pengorbanan dari sudut perasaan. Maksud macam ni adalah siapa yang tinggi lagi berkorban dari sudut perasaan, makin besarlah amalan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri contoh di situ tuan-tuan, sesiapa yang bersedekah 1 dinar sedangkan ia hanya memiliki 10 dinar. Di situlah kita langgar tuan-tuan, selalu kita pesankan iaitu Allah betapa tidak melihat kepada jumlah. Allah melihat macam tadi yang disebut antaranya ialah kesukaran dari sudut perasaan kita pun. Sejauh ni kita sukar dengan apa yang ada pada kita. Baik. Disebut di situ ialah bersedekah 1 dinar sedangkan ia hanya memiliki 10 dinar. Kita lah katakan kita orang susah, kita hanya memiliki 10 dinar, kita bersedekah 1 dinar. Sungguh pun ia telah bersedekah 1/10 daripada apa yang dimiliki. Sungguhnya ia telah bersedekah. Ganjaran lebih besar daripada ganjaran siapa yang bersedekah 1 dinar sedangkan ia memiliki 100 dinar. Senang je perkiraan tuan-tuan. Maknanya bukan melihat pada 10 ataupun 100, tetapi melihat kepada berapa yang kita ada. Akhirnya kita, itulah pengorbanan nak keluar benda yang ada pada kita tuan-tuan. Anda yang mempunyai 100 dinar itu mahu mendapat pahala
seperti yang diperoleh oleh orang yang pertama, hendaklah ia bersedekah 1/10 daripada apa yang dimiliki. Saya baca dulu. Sesiapa yang melakukan taat dalam persekitaran yang buruk, siapa yang boleh taat, sesiapa yang boleh dapat kata orang menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sukar, ganjarannya lebih besar daripada ganjaran orang yang melakukan ketaatan yang serupa tetapi persekitaran yang baik, yang banyak membantunya untuk berbuat demikian. Kan kita langgar seorang di masyarakat, kita environment kita, katalah contoh ada seorang engineer itu pernah ceritakan saya yang mula sama-sama bersembang dalam belon sebentar pergi KL tu kan, yang mula Unimas masa saya lah, dia diam di Swiss bank lah dekat Riverside. Dia bercerita lah, banyak lah cerita-cerita daripada saya, minta maaf lah sahabat-sahabat tu, orang besar semua tu yang belajar di luar negara kan. Dia banyaklah bercerita kepada saya tentang apa yang berlaku di luar negara kan? Sehingga kan kita yang si pernah datang di luar negara tu, Masya Allah, cerita kita diam sini macam ni lah sehingga kan waktu jogging pun jogging macam kita nanggap manok pun kan kampung minta maaf lah macam dia cerita saya kerja kita nanggap dalam taman ni sikit dia berselindung, ya berselindung, nasi berselindung pun ada kan. Macam manok, dia kata senang je macam manok. Faham kita macam ni keadaan manusia tadi. Sesiapa yang dapat taat dalam keadaan yang sedemikian, Masya Allah tuan-tuan, ni ialah yang kata bila saya waktu yang urus haiwan pelajar HEP di Kolej Majaya, dia cerita pasal anak-anak yang bermaja, yang baru lepas balik keluar. Bukan senang kita nak jaga tuan-tuan. Macam kita ni itulah, sugar daddy dan sebagainya. Bukan senang. Anak-anak yang belajar di aktiviti yang memerlukan duit, yang tak susah tuan-tuan. Bila bercerita macam tu, bukan waktu tu aja, dulu dah bercerita benda. Tahun 2001, tahun 2000 tuan-tuan dah bercerita benda yang sama. Dan sedangkan benda tu Alina bercerita di luar negara. Jadi saya terkenal tuan-tuan, berbanding dengan tempat kita yang environment yang taat, orang sekelilingnya patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, disira membezakan sesiapa yang boleh taat, sesiapa yang boleh patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya Allah lebih beri ganjaran, digandakan oleh Allah ganjaran. Dengan itu ganjaran amal dilakukan pada hari-hari yang penuh fitnah. Terbandingkan zaman dulu dah ada, zaman akhir zaman tu dengan zaman yang dulu di saat kemenangan Islam, di saat Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Itulah disebut oleh Rasulullah SAW daripada Abu Sa'labah yang menyatakan sabda Rasulullah SAW, فَإِنْ وَرَاءَكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلَ قَطْلِ عَلَى الْجَمَلِ لِلْعَامِلِ فِيهِنْ مِثْلَ أَجْرِ 50 رَجُلًا يَعْمَلُوا مِثْلَ عَمَلِكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرَ 50 رَجُلًا مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ قَالَ لَا بَلْ أَجْرَ 50 رَجُلًا مِنْكُمْ. Maksudnya, sesungguhnya di belakang kamu kelak ada hari-hari yang sabar padanya laksana genggam bara api. Maknanya di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, sampai hari yang manusia terpaksa sabar bagaikan terpaksa menggenggam bara api. Macam ni kita sabar menggenggam bara api dalam keadaan panas, dalam keadaan sabar pegang bara api tadi. Orang yang beramal pada seperti orang yang beramal padanya seperti ganjaran 50 orang yang beramal seperti amalan kamu. Seorang beramal umpama 50 orang beramal. Lalu baginda ditanya, wahai Rasulullah, ganjaran 50 orang itu dalam kalangan kami atau dalam kalangan mereka? Kan macam kita kan itulah. Seorang yang beramal itu, yang pegang, yang taat itu, di akhir zaman itu siapa yang taat? Maknanya 50 orang amalan. Adakah sama zaman kita tu yang dibandingkan ataupun di zaman dulu, di zaman Rasulullah? Lalu sabda Nabi SAW, tidak.
Bahkan ganjaran 50 orang itu adalah dalam kalangan kamu, iaitu sahabat Nabi SAW. Masya Allah tuan-tuan. Sebab ialah manusia di akhir zaman itu tuan-tuan, siapa yang dapat beriman tanpa dapat bertemu dengan Rasulullah SAW, dapat bertahan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka ganjarannya begitu besar. Cuma saya nak ulas sedikit lah, mungkin lain sedikit tuan-tuan. Tadi saya terbaca dalam satu penyataan di Facebook lah. Ada seorang hamba Allah, dia baguslah, tapi dia beri komen berkenaan satu perkara. Dia kata, kalaulah kami yang ada degree, saya pun terkejut tak, saya sebab isu tuan-tuan. Kita kadang-kadang si banyak bila meneroka sesuatu. Kalaulah kami yang ada degree ini dipandang hina oleh orang agama, dia letak di baca orang agama tuan-tuan. Kalau begitu katanya, sila datang orang agama ni yang menghina orang yang ada degree ini, katanya datanglah ke bumi Sarawak, ke pedalaman Sarawak, dan datanglah ke pedalaman Sabah. Maksudnya berdakwahlah, jangan cakap besar ya, macam ialah di tempat jangan cakap besar ya di tempat yang macam tadi, di tempat yang selesa, kami manusia pandai. Cuma pergi ke lapangan yang manusia perlukan dakwah, manusia perlukan tarbiyah tu. Jangan tahu macam mana lah. Kalaulah orang yang ada degree, maksudnya ada cikgu, pegawai, jabatan-jabatan, lalu katanya jangan pula dah datang situ, gagal nak pulang. Bila saya baca-baca ujung, ada macam ni cikgu-cikgu datang. Jangan gagal nak pulang, bila dah ada situ, rindu dengan kampung halaman, nak jaga mak bapak betul, betul bagi. Cuma saya terkesan yang ada tu, Masya Allah, nya sahabat daripada sebenarnya, tapi nya tu mewakafkan dirinya lama di Sarawak. Hanya saya suka dengan pendapat macam ni adalah menghina orang ada degree. Sebab yang mana baru saya baca di komen yang terbaik, rupanya orang yang bercakap tadi nya semua anaknya belajar. Macam ni lah, siapa yang tahu lah. Semua anaknya, kita si anak tu kita nak compare tuan-tuan. Nya si mau anaknya belajar, pakai apa dia guna degree macam ni lah. Pakai apa je guna kita tu pandai dari sudut belajar. Dapat kasih benda gelap dengan degree kita, dengan master kita. Saya tu bawa apa tuan-tuan, doa lah. Nak nyambung kat bro. Mudah-mudahan dapat lulusan tuan-tuan. Tak nak daftar mentah juga Sarawak dah 10 orang mengambil PhD, entah 3 orang yang dapat lepas. Yang lain lalu madot tengah jalan, lalu bingung tak dengan coba. Jadi yang malas setakat ni degree dan master tadi dapat menghalang belajar pada masa akan datang. Dan saya baca baru saya tahu isu yang berhenti anak di sekolah dulu. Dia semua dua anak di sekolah. Saya semua nak kata apalah antara pihak-pihak tu tuan-tuan. Tapi betul juga nak kata nak seorang tadi, kita nak ambil agama, biarlah agama itu dilihat dalam konteks yang besar. Bukan agama itu dilihat dalam apa kata orang, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Jangan kita beriman kepada sebahagian daripada ajaran kita. Sedangkan agama itu ialah yang disebut oleh Nabi SAW, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Islam itu ialah suatu nikmat yang lengkap. Saya nak contoh pada tuan-tuan, minta maaf lah kalau saya salah tuan-tuan. Ya, supaya saya kata ada sharing lah, siapa mau apa kata orang teknologi setuju saya untuk saya collect daripada pendapat-pendapat yang betul tuan-tuan, yang saya rasakan betul. Lalu dia kata Rasulullah SAW, kita nak bagi Islam tu dah si perlu dijenamakan tuan-tuan. Islam si perlu dijenamakan semula, rebranding ataupun apa-apa istilah lah. Islam macam orang dulu lah, Islam Hatari lah, Islam itu lah. Tapi salah sebenarnya. Bukan Islam itu dilihat sebagai perlu di rebranding, bukan. Tapi sebagai satu disiplin untuk memahamkan orang. Islam memang Islam dah. Tapi kalau kita sebut Islam macam ni aja, orang siapa nak faham. Jadi terpaksa disebut lain sedikit supaya Islam tadi, macam ni sebenarnya. Jadi ialah istilah ada orang nyebut tuan-tuan,
Bukan Islam di rebranding, tetapi cara nak memahamkan umat Islam terpaksa di rebranding tuan-tuan, Islam tadi. Lalu di mana macam tu? Islam, mukmin, kita tu mukmin. Apa yang mukmin ialah orang yang beriman disebut sebagai mukmin. Seorang mukmin yang akan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sembahyang, yang puasa, yang tutup aurat, yang berzikir, baca Quran. Ia adalah sifat-sifat seorang mukmin, yang mana mukmin tadi menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita menafikan, bahkan dia adalah pasif dalam kehidupan kita. Ayat itu yang disebut dalam ayat tentang, lupa saya yang menyebut bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa kita perlu menyebut Allah, perlu menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selepasnya hendaklah kamu berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Maknanya macam tu tuan-tuan. Bila kita telah menjadi seorang mukmin, bukannya mudah dengan kita pergi ke masjid, sembahyang, selalu kita dengar benda tu. Tetapi Islam juga ialah perlu dilihat dari sudut, mungkin kita sebut senang, iaitu profesional. Islam perlu ada orang-orang yang profesional. Profesional itu lebih dilihat kepada pekerjaan kita sebagai kerja buat kita sebagai seorang manusia. Kerja buat kita sebagai seorang manusia. Macam ambil contoh kisah Nabi Musa AS. Kisah Nabi Musa, anak Nabi Syuaib padang yang bertapaknya kami kagum dengan seorang pemuda. Seorang pemuda iaitu Nabi Musa. Apa nyebabnya kagum? Nabi Musa itu ialah seorang yang qawiyun, kuat. Dan satu lagi ialah amin, seorang yang amanah. Dia kuat, waktunya datang menolong. Dan kata Munsi ada Nabi Musa, si dapatnya buat tadi minum kambing dalam telaga, dengan telaga itu. Jadi di sini ada dua perkara itu. Satu al-amin, satu lagi ialah qawi, iaitu kuat. Lalu diterjemahkan, amin itu ialah kita ikhlas, kita berakhlak dengan akhlak Islam. Kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi qawi itu lebih merujuk kepada kerja buat manusia. Kita perlu bekerja. Kita perlu menjadi pemberi minum kambing, beri makan kambing, beri minum kambing. Siapa yang menggembala kambing lah. Mungkin kita kerja sebagai sesko, perlu jaga meter, perlu baca meter. Mungkin kita kerja nelayan, perlu pergi ke laut tangkap ikan. Jadi dalam keadaan kerja buat sebagai manusia tu, seorang mukmin dia perlu cemerlang. Dia perlu cemerlang dari sudut kerjanya. Kita senang sebut macam tu lah. Bukan mukmin tu aja, dia dulu tunggang kulit sembahyang, pakai jubah, pakai serban, pakai kain macam tu duduk. Lepasnya mana bonding lah, sibuk kerja, sibuk apa. Mana bonding dah negara tu tutup terbalik, mana bonding lah ekonomi, tandanya rasa. Siapa nak kerja di jabatan, siapa nak ngajar tuan-tuan, siapa nak kerja training, siapa nak nebas rumput, mana bonding lah. Doa nak suruh mereka turun nebas rumput tuan-tuan. Mungkin kita nak sebut, bukan membeli tuan-tuan. Maknanya kerja buat Islam tuan-tuan. Nak yang dah disebut tadi, hablum minan nas. Tugas kita sebagai seorang manusiawi. Sebab malaikat jadi khalifah, manusia jadi khalifah. Kita perlu berkahwin, jangan pandang rendah pada orang berkahwin. Yang berkahwin bagus, sebab dia perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Rasulullah. Tiba-tiba dia mampu je kahwin dua, bagus lagi tuan-tuan, pujinya, bagus kan? Atau kahwin dua tu kan? Kahwin tiga lagi bagus, punya mampu tuan-tuan. Punya mampu, mana? Kawan kita tu, sabar je kita tu kawan so. Ada. InsyaAllah. Maknanya macam ni lah. Jadi minta maaf buhur ya. Maknanya kerja buat kita sebagai manusia tadi jangan dipandang sebagai satu kerja yang sifat faedah. Satulah bila disebut macam tu tuan-tuan, cara kita berfikir, cara kita memahami sehingga kan kadang-kadang tuan-tuan yang kita sebut sebagai hablum minan nas tadi, selalulah kita sebut dalam bab ikhlas dulu. Sehingga kan kerja kita sesama manusia, kita jadi nelayan, kita jadi apa pun kita lakukan, nampak macam kita nak cari rezeki, nampak macam kita nak cari duit.
tetapi niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kerja buat sebagai khalifah tadi pun berkait dengan tugas kita sebagai seorang mukmin. Jadi saya nak jawab tadi tentu saja lah kita tanggal bolehlah kita nyuruh anak kita belajar agama, kan? Bukannya suruhnya berhenti sekolah je, suruhnya belajar Quran je. Saya tentang minggu lepas saya cerita dulu, saya jawab sedikit lah pengalamannya. Kita di Sarawak tu lah, anaknya cemerlang oleh kerana kami orang untuk kerja di bahagian agama tu kan. Mak, anaknya cemerlang SPA atau UPSR 5A waktu dia lah kat DB sini dulu dekat DB. Kami kenal lah sebab kami ngajarnya agak kelas agama tengah hari yang agak saya macam ni anak saya tu ustaz nak belajar masuk sekolah biasa kan, tapi niat saya tu bayang tuan tahun belum pindah situ lagi dalam 2010 macam ni waktu ya, siapa tahu 2010 kan, situ baru nak wujud buat tahfiz tu kan, tahfiz tu baru nak wujud, bukan macam ni tu. Jadi bila tahfiz baru nak wujud, banyaklah tumbuh situ. Lalu dia kata, kami nak hantar anak saya tahfiz. Saya asyik melarang tuan-tuan. Kita tak melarang kan, pelik dia bunyi kita sibuk tak masuk tahfiz kan. Tak, anak kita saya dah kerja macam kita tu sibuk iman dia tuan-tuan kan. Kita lari dia anak orang dia. Jadi cuma saya ambil logiknya lah, logik sikit tuan-tuan kan. Kata saya lah, dalam masa keadaan situ belum lagi yang pun perform kan, kita pun madrasah kita. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, itu saya nak kait dengan isu tadi lah, anak belajar, anak si belajar kan. Saya kata sebab kami menerima biak-biak yang Bali adalah yang Bali terus belajar bapaknya suruh masuk. Sebab kita tu, saya dengan kawan saya pun tuan-tuan kan, di antaranya anak di sini masuk sibuk gaduh. Arus perdana tu sibuk gaduh. Saya tak gaduh dengan arus perdana UPSR itu dunia apa dia kan? PT3 dunia apa dia? Hafal Al-Quran. Bila hafal Quran, habislah Quran dia hafalnya, SPM pula leng-leng dapat semua. Ambil dua aja, senang-senang lulus. Memang ada nak macam ni. Jadi, tetapi dalam masa yang sama ada juga kita terima pelajar-pelajar nak membiak tuan-tuan. Bila ada 4 tahun tahfiz si apa-apa, lalu nak berhenti masuk arus perdana, dah ke tempat daripada kita nanti mesti belajar masuk ke tempat. Nak ya lah, lalu saya kata kita fikirlah Munis Tanjung mungkin 90%, tapi menagih Sarawak tu anak saya pun tuan-tuan orang masuk tahfiz, tapi lepas masuk tunas bukan saya siapa tak mari. Saya tu ada tahfiz, nama saya tu, tapi pengurusnya yang sebenarnya saya tu nama dia. Yang dia yang masuk umur 9 tahun, dia hantar bapaknya orang semunjang. Dia hantar bapaknya ke kira itu minta langgar masjid apa nama? Husnul Khatimah. Mana belakang mana? Hari Sabtu ya teh, nambiak ya. Salah seorang yang paling cepat habis Quran 30 juzuk. Datanglah bapak tu, datang rumah, bila suruh berucap dia nangis mak. Lalu saya kata, Masya Allah. Yang yakin anaknya antara 9 tahun 14 tahun dah hafal Quran. Maksudnya hafal adalah hafaz Al-Quran 30 juzuk. Dan selepasnya dia minta pandangan saya juga, lepas tu nak kesini ustaz, masih dah saya tunggu jalan-jalan, insya-Allah lah pun buah fikiran saya betul ataupun banyak orang lain juga cari lagi. Kita dah hafal umur 14 tahun tuan-tuan, apa jadi pola kita? Carilah ilmu-ilmu, alat ilmu-ilmu manusiawi tadi tuan-tuan, supaya kita tadi selain daripada hafal Quran, kita juga adalah orang yang mahir dari sudut ilmu keduniaan. Kita nak ikhwan muslimin di Mesir tuan-tuan, bukan semuanya jadi ustaz hafal Quran. Setengahnya ada jadi wartawan, setengahnya jadi tu, setengahnya jadi tu tuan-tuan, tapi hafal Al-Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan dia nak antara yang saya fikir, jangan kita nak hafal Quran silakan, tapi ada masa panjang berilah anak-anak kita tentang ilmu-ilmu keduniaan. Sebab kita dengar di zaman Rasulullah SAW, kita dengar ketika peperang memerangi golongan murtad, sebahagian daripada kufas tu tadi meninggal. Sahabat-sahabat Nabi semuanya adalah merupakan kufas tuan-tuan. Semuanya kufas. Maknanya
Saya pernah berbincang dengan seorang profesor daripada UKM. Macam tadi lah, kan? Maknanya ada sebahagian kita yang sempat dalam sistem yang ada kita itu hafal Quran, Alhamdulillah, kan? Tetapi sebahagian juga hendaklah menjadi golongan yang kita sebut tadi, iaitu golongan yang menjadi khalifah di atas muka bumi, yang mengatur kehidupan negara kita tu. Sehingga kita nak mengharapkan orang lain untuk mengatur kehidupan kita, sedangkan kita jadi follower, tuan-tuan. Maka disinilah perlu ada fikiran yang rasional. Macam tadi lah, jangan kita langgar itu, lepas tu ada huraian lain, tuan-tuan. Maknanya biar kita menjadi umat Islam yang terbuka. Bukan hanya mungkin fokus, tapi jangan menolak. Jangan menolak benda yang lain. Mungkin kita kata anak kita nak dijuruskan kepada Al-Quran dulu, silakan. Lepas ya, fikirlah, sebab kita tu tugas kita ialah hidup di dunia, tuan-tuan. Hidup di dunia perlu kita fikir macam ni kita nak mengimarahkan, macam ni kita nak menyelesaikan tugas kita sebagai khalifah. Sebab ya, manusia dipilih bukannya malaikat. Malaikat ialah makhluk yang tunduk, patuh, sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seadanya berbini, seadanya bercucuk tanam dan lain-lain. Baik, ialah sedikit bagi saya. Saya juga nak kata nanti salah. Tetapi biar kita terbuka. Jadilah mukmin dari sudut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, biarlah kita profesional dari sudut kerja buat manusia kita yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Ya, sedikit keluar daripada apa yang kita bincangkan tadi, tapi terangkum juga, tuan-tuan. Baik. Yang seterusnya ialah kesan ketaatan terhadap masyarakat. Macam ni, amalan boleh berganda, tuan-tuan. Melihat kepada kesan, impaknya. Melihat kepada impaknya, tuan-tuan. Semakin bertambah pengaruh, semakin bertambahlah, bergandalah ganjaran. Siapa yang berusaha membawa manusia kepada hidayah, lalu Allah memberi hidayah kepada orang tersebut, hasil usahanya itu ganjaran lebih besar daripada berusaha tetapi gagal. Walaupun kita selalu berhujah, tuan-tuan, bukan Allah melihat kepada hasil, tetapi Allah melihat kepada apa yang kita usahakan, apa yang kita macam niat kita, tuan-tuan, kesungguhan kita. Tapi pun semua kita ambil kesungguhan, azam, tapi semua mula. Lalu dah azam aja, tuan-tuan. Siapa dia nak mula? Contohnya, bukan disengajakan semua mula, jadi siap ada pahala dia. Cuma maksudnya tadi, dalam keadaan dia nak mula, berjaya dia mula, lebih besar pahalanya daripada waktunya mula, tapi yang terhalang oleh faktor-faktor yang bukan daripada kemampuannya. Maka macam yang juga tadi bila disebut tentang dakwah, ataupun kita ngajak orang, kita berusaha nak beri hidayah. Orang tadi dapat hidayah, berbanding dengan kita berusaha memberi hidayah, si dapat hidayah, maka besar lagi lah orang yang dapat hidayah. Macam ni lah yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Saya baca contoh maknanya, iaitu demi Allah, justru Allah memberi kepada seorang lelaki melalui upayamu lebih baik bagimu dari memiliki nikmat yang merah. Maksudnya unta merah, teman. Orang yang berusaha memberi petunjuk kepada seorang lelaki, lalu supaya kita dapat memberi hidayah sehingga seorang tadi jadi Muslim, betul, besar ganjaran. Besar ganjaran. Macam kita tu usaha-usaha mengislah masyarakat, pahala. Tetapi ada orang lain yang lebih hebat yang dapat memberi hidayah kepada manusia yang asalnya belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran yang besar ini mensyaratkan hidayah, bukannya hanya percubaan semata-mata. Begitu juga sedekah jariah, lebih besar pahalanya berbanding dengan yang lain. Kerana kesannya adalah berterusan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang selalu kita dengar, tuan-tuan. Ada setengahnya yang menyebut idza mata ibnu Adam. Di situ disebut idza matal insan inqata'a amaluhu. Kan? Bila mati anak manusia, terputuslah amalannya illa thalasa. Selalu kita dengar. Illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'una. Tiga perkara, tuan-tuan. Pertama ialah sedekah jariah, yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga ialah anak soleh yang mendoakan. Jadi pahala yang adalah pahala yang besar-besar juga. Benda-benda yang bermanfaat. Lain juga kita mengolah pahala lain, tapi pahala itu lebih besar.
Keadaan yang seperti inilah yang mendorong seorang Muslim mencari sebaik-baik bentuk dan paling berfaedah kepada masyarakat, seperti peladang yang mencari sebaik-baik tanah pertanian yang paling subur dan musim yang baik untuk dicurahkan segala usahanya, bukannya bercucuk tanam di gurun yang kering gersang, tidak ditumbuhi tanam-tanaman. Risaulah pasal itu, maknanya kita ibaratkan kita seorang petani, kita mestilah mencari sesuatu tempat yang subur. Tempat si subur, macam ni kita nyuruh subur. Carilah umpamanya tadi supaya jangan kita hanya berusaha semata-mata, tapi kita nak melihat impak dan kesan, kerana impak dan kesan tadi yang akan memberi balasan kepada kita, insya-Allah. Kemudian ialah jenis amalan. Saya baca cepat sikit tuan-tuan, sebab saya nak masuk yang key. Solat fardu lebih besar ganjarannya daripada sunat. Fardu lebih besar daripada sunat. Kemudian begitu juga haji dan puasa. Solat berjamaah lebih besar ganjarannya daripada solat bersendirian. Begitulah seterusnya. Pandai kita milih-milih, tuan-tuan. Milih-milih nak ni lebih utama, nak ni lebih utama. Macam banyaklah kadang-kadang amalan-amalan, tuan-tuan, kita terpaksa berfikir macam mana. Lepas tu saya nak mencontoh yang lebih tepat. Kadang-kadang berlaku pertemuan antara fardu ain dan fardu kifayah. Maknanya dalam keadaan kita melaksanakan fardu ain, semua orang melakukan fardu ain, contohnya, maka kena ada orang yang melakukan fardu kifayah. Besarlah pahala orang yang melakukan fardu kifayah. Maknanya juga tuan-tuan, kita hendaklah boleh memilih tentang amal. Kita sempat memilih antara dua perkara, nak lebih afdal, maka kita melakukan perkara yang lebih afdal. Baik. Yang seterusnya ialah yang boleh menggandakan amalan manusia, tempat yang dilaksanakan amalan tersebut. Solat di Masjid Nabi sama dengan 100 solat di tempat lain, 1000 solat di tempat lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat di masjidku lebih baik daripada 1000 solat di tempat lain selain daripada Masjidil Haram. Jadi untuk saya pun nak sebut juga, tuan-tuan, Allahu Akbar. Itulah kadang-kadang macam ni saya nak katakan bahawa pernah ada isu, tuan-tuan, bila kita pergi ke Mekah. Orang kata sibuk aku pergi tempat-tempat lain, duduk dalam masjid tu ambil pahala besar. Sibuk aku nak ziarah ke sini. Betul juga satu sudut, betul, tuan-tuan. Sibuk kita ragu nak pergi ke Taif, sibuk ragu nak pergi ke apa namanya, Gua Hira ni kan. Kita duduk je iktikaf di masjid. Sembahyang masih berhenti, tuan-tuan. Allah Rabbi. Saya semua nak komen apa-apa, cuma saya nak sebut satu perkara. Dia sama sikit ni. Ya tak. Ada subuh ditahan je. Dalam masa tertentu azan berhenti terus. Sudah alhamdulillah. Maknanya saya pernah sebut Abu Zar Arif, minta maaf ke Abu Zar, Abu Ayyub Al-Ansari. Selalu saya sebut dulu, tuan-tuan, untuk tuan-tuan dalam masjid, di masjid saya pernah sebut dulu. Kita anggap rumahnya di belakang tempat keluar jenazah, keluar masuk jenazah, tuan-tuan. Rumahnya ditanda dia tu kecil je, rumahnya, tuan-tuan. Satu tembok yang kecil, sebesar temboknya. Mungkin kita kata Munah Abu Ayyub Al-Ansari faham seperti mana fahamnya kita, tuan-tuan. Lalu dia kata, aku wakafkan diriku sampai mati aku duduk dekat Masjid Nabi, duduk dekat bawah, tuan-tuan. Sehingga kan mendapat minta daripada permit daripada Sayyidah Aisyah, oleh kerana aku siapa dikuburkan, aku minta setiap kali aku sembahyang aku duduk dalam Raudah. Saya juga Abu Ayyub juga, tuan-tuan. Sini perginya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari mati syahid, tuan-tuan, mati dalam peperangan, mati sakit, iaitu dikuburkan antara ketika nak menaruh kota Konstantinopel, sehingga disebut dalam keadaan yang umur 80 lebih, tuan-tuan, masih berjuang, masih nak pergi berjihad, masih nak menyebarkan, sebab mendengar arahan dan juga perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita baca ayat yang menyuruh kita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Bertebaranlah kamu ke muka dunia, sebab ya sahabat-sahabat bertebaran, tuan-tuan.
Saya ada buat sahabat-sahabat, terutamanya Abu Ayyub tadi tuan-tuan, rumahnya bersendiri dengan masjid Nabi SAW. Sedangkan yang pun mewakafkan tanahnya, terus ditinggalkan, yang pun pergi berjuang. Mula kita kadang-kadang memahami sebab ada tuntutan lain. Untuk kita langgar satu sudut, besarnya kain kedung kita semacam yang saya cerita minggu lepas lah. Kita puasa dalam aircon, kurang ganjarannya dengan kita puasa di tengah panas. Mungkin kita sengaja kata orang tengah-tengah panas, ambil kursi macam orang putih, ambil tangga orang putih, ambil dulu yang di MISM ni. Ada penuntur jati datang ke MISM ngajar, ambil je kan, bawa tangga orang putih tu, buat dia. Tapi bagus lah, ambil dia buku depan, ambil dia belah dulu tak, dia sebelah quarters lain. Pagi-pagi bila cahaya dah terang-terang, ambil dia kursi, ambil dia buku, bacalah depannya, duduk tengah panas. Pagi-pagi panas pagi benar. Bacalah ni saya. Tak abang duduk nak orang belajar ni yang putih. Abang macam kan. Kami nak kata macam ni orang putih. Paduhannya suka baca. Di tengah panas kita di bawah awan pagi panas. Mungkin kita waktu puasa dia sengajalah kita tengah-tengah hari kita ambil pahala. Ambil pahala besar gitu tuan. Supaya Allah panas begitu ambil pahala besar tu. Sengaja berjemur. Ya bukan kerja juga berdosa itu dengan macam senang kita. Si mau juga ni di bola macam ni kan. Sebab kita nak ambil pahala besar. Minta maaf mesti lah dosa nantinya sia-sia perbuatan macam ni. Saya nak nyebut tanpa lah kita tu si betul kerja macam ni. Ini adalah benda yang nature tuan. Kedung kita di sini kan. Kedung kita macam tu sidahan. Tapi dalam keadaan kita kena mikir apakah tuntutan-tuntutan yang ada pada kita. Sebab yang saya katakan tadi, mulut Islam yang kita pandang tadi, memang ada duduk dalam masjid dan etikaf saja kita. Maka saya adalah sahabat-sahabat akan pergi menyebarkan Islam tuan-tuan. Sampai ke negara China, sampai ke situ. Saya adalah sahabat akan lakukan perkara tadi. Sebab betapa para sahabat tuan-tuan yang memahami ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu bukan satu agama yang terkongkong. Fleksibel yang ajaran Islam tuan-tuan. Pandailah Allah. Sebab yang kita sebut tadi, Allah yang maha pandai, yang mengatur kehidupan. Walaupun macam tu punya entah-entah amalan yang kecil tadi boleh diganda-gandakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih besar daripada yang kita anggap. Macam yang saya sebut dulu kan, mengalirkan air untuk diminum oleh jemaah haji yang begitu besar. Kita ramai orang, berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta. Entah-entah Allah si pandang pun amalan kita. Tetapi Allah pandang pada amalan kita yang sedekah 1 dinar tadi. Wallahu a'lam. Alang-alang kita dalam mulai yang kecil, biar kita mulai yang besar pun dalam keadaan kita ikhlas dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti situ kan. Ada apa-apa tuan? Ada apa-apa nak dikongsi? Senang-senangnya saya lah. Tidak. Masih TikTok saya tadi. Pasal hantar anak berumur 7 tahun, 6 tahun tetapi dia dah besar lah. Dia BSPM. Sedangkan pengajiannya bermula daripada rendah pun kau berkata tulis yang 24 ke atas. Jadi betul lah tindakan penjara. Boleh berjaya kan sebab kami sip juga kata totally sip jaya sebab ada yang berjaya. Sebab yang saya kata sistem yang ada di Semenanjung dulu lah. Kami lah sahabat-sahabat yang saya kenal betul. Ini melalui sistem yang ada juga sip lah kami. Maksudnya ada sebahagian yang lahir bersistem macam ni. Sebab yang ambil CJSPM sebahagian. Sebab apa yang dibelajar, minta maaf lah saya pun belajar geografi, belajar matematik. Bolehlah pakai mengira sikit-sikit tau. Boleh mengira sikit-sikit, tapi si perlu lah sampai mengira longitude. Saya dah lah keperluan yang tentu-tentuan lah untuk saya lah. Saya tahu lah orang yang lain-lain maknanya bagi saya macam tidak tahu lah. Ini sih memerlukan kepandaian ilmu alat, fizik, sains saja. Tapi dia fardu kifayah. Semua kita macam ni. Siapa dia nak pandai, nak jadi doktor, nak jadi engineer. Tapi maksud saya targetnya nak jadi guru, nak jadi nak jadi ustaz yang mahir tentang kitab-kitab, mungkin mesti perlulah benda-benda yang ilmu alat yang kita sebut tadi, sains, matematik mungkin lah. Sebab itu pun ada orang yang pakar, boleh dirujuk berkenaan sains matematik. Cuma SPM tadi hanya untuknya dalam sistem. Mungkin kita kira itulah sebagai sistem pengkajian GPA lah. Untuk lulus PM, lulus 6 subjek.
mungkin untuknya berada dalam arus perdana dari sudut penjawat awam, tapi mesti perlu benda dari sudut kapasitinya sebagai kerja yang nak ceburi bila dah besar tak tuan-tuan. Contohlah setakat mungkin dia nak jadi imam, betul dia nak jadi imam tuan-tuan. Siapa kata salah dia jadi imam kan? Macam yang bukan macam kita tu yang belajar di syura, yang mahir tentang kiraan, masya-Allah tuan-tuan. Jadi siapa kita kata salah, tapi letih mun bapak dia yakin anak dia dapat dipolah macam ni tuan-tuan, dan sistem pun membantu kan. Mungkin boleh. Sebab saya kata si kami macamnya. Kami yang adalah makin sangat arus perdana. Macam saya pun, bukan saya yakin. Baik saya katakan bapak yang umur, yang kata anak yang dah datang nanti, saya kata nak segi yakin, malu kan yang kita. Sebab saya kata anak saya untuk peringkat tahfiz lepas SPM. Lepas SPM saya kata tahfiz tuan-tuan. Jadinya nanti awal dengan tahfiz. Ada yang seorang nanti baru masuk 7 tahun dah hantar tuan-tuan. Hanya sehingga aku duduk dengan sistem arus perdana yang nak bawa anaknya tahfiz. Tapi dalam keadaan kita tahfiz tadi dengan tanah tahfiz, kita menampilkan kepentingan ilmu yang berbentuk fardu kifayah tadi, yang perlu ada umat Islam mahir, perlu ada umat Islam expert dalam bidang-bidang tertentu tadi, sebab ia adalah fardu kifayah. Umumnya. Jadi kita tak kurang mengazamkan. Itu benda yang merisaukan saya lah. Jadi Rasulullah SAW itu diutuskan untuk membentuk akhlak. Rasulullah SAW itu diutuskan untuk membentuk akhlak manusia. Jadi saya ambil contoh saya pun lah. Konon-konon nanti bersembahyang, saya tutup boleh. Sembahyang pakai jubah, kamu yang jubah. Tapi akhlak tenang, si betul. Kita mesti tahu akhlak itu betul, si betul. Jadi apakah ahli buku yang boleh mengatakan akhlak kita tadi betul? Kadang-kadang saya rasa betul ke sih akhlak. Saya takut tertipu dalam amalan kita. Jadi macam ni nak kita nak supaya kita subhanallah. Kita boleh subhanallah. Pertama sekali itu saya jawab bukan saya, tapi pendapat Rasulullah SAW. Supaya lagi dinas sirat mustaqim, tunjuklah jalan yang lurus. Kita dengar ayat selepas Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, ataupun ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Senang ceritanya ulumul Quran, akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Jadi senang ceritanya, kita ada masa baca Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran, baca tafsir Al-Quran. InsyaAllah di dalamnya dah ada panduan-panduan. Cuma tinggal lagi ialah sejauh ni kita beramal dengan benda tadi bukan hanya luaran, tetapi sekali dengan hati kita. Sekali dengan hati, sebab yang menilai ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang halus tapi saja, bukan hanya setakat menilai luaran, tetapi Allah menilai dalaman sekali. Maknanya walaupun tapisan di luar kita nampak elok, tapi kalau dalaman kita tadi si betul, apa yang si betul? Ria, takut, bersangka jahat dengan orang, benda-benda dalaman yang kita yang diajar oleh Nabi, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajar oleh Allah SWT. InsyaAllah, bukan saya kata tuan-tuan, jangan kita terlalu was-was. Maknanya bukan was-was, maksud saya cuba kita meyakini, beriman dengan Al-Quran, yakin dengan apa yang diajar oleh Al-Quran, ialah yang betul, tuan-tuan. Cuma tinggal lagi ialah macam ni kita nak mendidik jiwa kita betul-betul menjiwai Al-Quran, bukan hanya luaran, tetapi dalaman kita betul-betul menjiwai Al-Quran. Ialah sehingga kan ada satu disiplin ilmu yang disebut tasawuf, tuan-tuan, yang menghalusi akhlak manusia, sehingga kan mata kita jaga, sehingga kan hati kita jaga, sehingga kan yang halus-halus kita jaga, tuan-tuan. Nah, itulah daripada syariat tadi, daripada syariat luaran yang diajar oleh Rasulullah. Kata orang border antara mahmud, sifat mahmudah, sifat terpuji, sifat mazmumah, sifat yang si bagus. Kemudian ada satu lagi ialah yang kita sebut tadi, ilmu tasawuf tadi, yang menjadi kita ambil halus, sedetail-detailnya, sehalus-halusnya. Sehingga kan yang saya pernah cerita pada tuan-tuan, seorang guru tasawuf yang belajar, waktunya belajar dia,
Yang takut bila hanya rasa macam kita tu lah, kita dimuliakan oleh orang tuan. Orang yang ambil halus takutnya dimuliakan oleh orang. Sehingga macam sekali takut apa? Takut kita ditipu oleh hati kita. Bila kita dimuliakan oleh orang, lalu kita pun tak ada rasa mulia bila kita tu. Istilah kita ditipu dengan, sebab ialah saya ingat pesan orang alim tuan ni, minta sempat anggar-anggar pada banyak lain, jangan kita ditipu dalam ketaatan kita. Kan? Dalam kita taat, syaitan menipu kita dalam ketaatan kita. Nah, ialah bahaya tuan. Kan? Dalam kita solat, kan kata, ada selalu nak beri contoh. Dalam kita solat tahajud, tiba-tiba terdetik, ya Allah, nasib aku tu. Kan? Semayang tahajud, orang lain tidur semua. Nak comel-comel lah tadi contoh. Belum mandi orang lain tidur semua kan? Balik tak ada orang lain tidur. Ya, kalau mati ya, sum'ah tadi tuan. Kan, riak, apa sum'ah dalam hati kita pun. Belum pasti lagi kita boleh berjaya lagi dengan hati kita pun tadi. Kita mati kita juga lah. Ya, mudah-mudahan insya-Allah yakinlah dengan Al-Quran, yakinlah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya kita minta dengan Allah kekuatan supaya hati kita tu jangan berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala din wa ta'ati. Biarlah hati kita jangan dibolak-balikkan dengan ketaatan kepada Allah, agama, dan ketaatan kita kepada agama dan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Agama dan ketaatan kepada Allah. Jadi mohon maaf banyak-banyak kita tu sama-sama berusaha. Maaf tuan-tuan saya ada lebih, saya ada kurang, kita sama-sama berusaha. Hanya Allah yang tahu sebenarnya kita tu siapa tuan-tuan. Sebab kita si berani nak sombong, jauh daripada sifat riak dan tak mudah-mudahan. Jadi mohon maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.